Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Ahad 4 Disember 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Zamri Hussein dan kita ikuti paparan utama petang ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu tarik lebih banyak peluang pelabur asing ke Malaysia. Dua 24 projek sakit dan terbengkalai dikenal pasti di Johor. Baik saudara, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, pengaruh besar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pentas antarabangsa mampu menarik lebih banyak pelabur asing ke Malaysia. Pernah diiktiraf Menteri Kewangan terbaik Asia dan dunia, pelantikan beliau sekali lagi menerajui Kementerian Kewangan pasti memberi impak positif kepada ekonomi negara. Kesan segera dapat dilihat menerusi prestasi Bursa Malaysia susulan pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Apa yang kita boleh lihat secara langsung ialah apabila pasaran Bursa Malaysia dibuka, kita boleh melihat impaknya kepada sentimen pasaran Bursa Malaysia jika pasaran berjaya untuk melepasi dan juga berada di atas aras 1,500 mata dan seterusnya pada waktu hadapan dapat melepasi aras 1,900 mata. Ini adalah satu petunjuk yang sangat baik untuk ekonomi Malaysia. Pengalaman luas beliau sebagai Menteri Kewangan pada era 90-an juga dilihat mampu membantu merangsang pemulihan ekonomi negara. Datuk Seri Anwar menerajui Kementerian Kewangan pada tahun 1991 sehingga 1998. Baik, Kabinet baharu pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mewujudkan kestabilan dan berfungsi dengan baik. Keyakinan disuarakan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengambil kira komposisi parti gabungan yang berbentuk kerajaan mewakili kaum dan wilayah berbeza. Tidak pernah satu kabinet pun yang tidak menerima kritikan. Dah berapa banyak kali kita melihat mana ada satu perkara yang 100% sempurna, mesti adalah pihak-pihak yang tidak bersetuju di sana sini. Walau bagaimanapun yang paling penting ialah secara keseluruhan pada pandangan saya kabinet itu boleh berfungsi dengan baik kerana dia mengambil komposisi yang sesuai, wakil daripada BN, wakil daripada PH, wakil daripada GPS, wakil daripada GRS, wakil daripada parti-parti kecil. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan pelantikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dibuat mengambil kira kedudukannya dalam hierarki parti. Keputusan tersebut perlu dihormati semua pihak termasuk akar umbi parti. Itu mengikut hierarki parti. Hierarki jawatan dalam parti itu memberikan kestabilan kepada parti UMNO dan memberikan kestabilan kepada kerajaan yang ada. Jika kita memberikan kepada orang lain selain daripada Presiden, kestabilan itu agak tercabar. Sebanyak 17 projek sakit dan 7 projek perumahan terbengkalai di bawah Kerajaan Persekutuan dikenal pasti di Johor. Antaranya Taman Setia Indah dan projek Taman Kota Jaya di Johor Bahru dan Taman Residensi Kota Tinggi.
Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, kerajaan negeri yang bertindak sebagai pemudah cara menyelesaikan masalah dialami pembeli melibatkan projek di bawah Kerajaan Persekutuan. Hal ini dapat dilihat kerajaan negeri memberi komitmen dalam membantu memudah cara dalam memantau serta memberikan kelulusan sehingga ke peringkat CCC atau penyerahan kunci seperti projek sakit yang pertama di Taman Setia Indah 639 unit yang telah diselesaikan oleh pihak Kumpulan Prasarana Johor atau KPRJ sehingga ke peringkat penyerahan kunci. Beliau berkata demikian semasa persidangan Dewan Negeri Johor di Iskandar Puteri. Projek sakit yang bakal diselesaikan awal tahun depan melibatkan 625 unit rumah di Taman Residensi Kota Tinggi yang dimajukan oleh pihak Prima. Motif tumbuhan gambir dan lada hitam akan dipatenkan sebagai hak salinan eksklusif Johor. Ia bagi mengiktiraf serta memelihara peranannya dalam kemajuan dan pembangunan Johor. Motif tersebut sinonim dengan perkembangan sosioekonomi awal Johor dan telah diabdikan dalam beberapa lambang diraja Johor serta jata negeri. Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Datuk Dr. Abdul Rahim Ramli memaklumkan, paten tersebut akan diserap dalam enakmen lambang, gelaran dan anugerah mencegah penggunaan tidak wajar Johor 2017. Tindakan tersebut bagi memastikan motif tersebut tidak disalahguna oleh mana-mana pihak. Datuk Dr. Abdul Rahim berkata demikian pada pelancaran buku Perkembangan Penanaman Gambir di Johor Bahru. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan kawasan di sebelah pantai timur Semenanjung sehinggalah ke negeri Johor. Selain itu, hujan lebat juga dilihat turut berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah ini dan keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan tersebut dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Selain itu, ribut petir pada petang ini dilihat turut berlaku di beberapa kawasan sekitar pedalaman negeri Perak, Pahang dan juga Selangor ini yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Kita beralih kepada tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan, cuaca dilihat cerah di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pada sepanjang hari ini. Hujan lebat pada waktu ini dilihat hanya berlaku di beberapa kawasan sekitar barat negeri Sabah ini yang dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan untuk tinjauan cuaca di sekitar kawasan perairan negara pula, angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam daripada arah yang pelbagai. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan perairan dan juga perkapalan negara dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
the world. La paixão and peace. And enjoy. El fútbol une a todos. Baik, fokus dari negeri di bawah bayu, reaksi positif masyarakat di negeri ini mengenai lantikan 2 menteri penuh daripada Sabah. Laporannya langsung bersama Muhammad Dia Salan di Kota Kinabalu. Dia, teruskan. Ya, baik Azam. Pelantikan 2 ahli parlimen dari negeri ini iaitu Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik dan Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali dalam senarai menteri penuh dalam Kabinet Kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mendapat sokongan dan harapan rakyat. Rata-rata ditemui berpandangan pemimpin tersebut mampu membawa perubahan khususnya merealisasi pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA 63. Harapkan ada perubahan dan ada penambahbaikan berterusan yang diberikan sebab ini merupakan harapan rakyatlah. Kita ada berbagai golongan kaum di sini, lapisan masyarakat terdiri daripada yang berumur daripada muda sehingga yang veteran, semuanya mengharapkan satu misi yang sama. Akan ada pandangan daripada anak muda, daripada menteri muda dan juga akan ada pandangan daripada menteri yang lebih berpengalaman. Itu akan lebih membalanskan, akan lebih mentimbangtarakan pandangan agar kita tidak akan stay kepada cara yang lama. Orang tua lebih berpengalaman. Terdapat juga yang mengharapkan agar pimpinan-pimpinan yang diketengahkan ini mampu membawa reformasi atau perubahan yang lebih baik kepada negara, khususnya memenuhi keperluan asas infrastruktur. Harapan turut terarah kepada pengurangan jurang perbezaan antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung Malaysia meliputi aspek pendidikan, ekonomi, belia, peluang dan peningkatan pekerjaan selain penolakan sumber asli. St. John Ambulance Malaysia akan memulakan projek pemasangan alat bantu kecemasan defibrillator luaran automatik AED di seluruh negara bila-bila masa dalam bulan ini. Pelaksanaan projek berkenaan adalah di tempat-tempat tumpuan awam antaranya pusat beli belah dan perhentian bas. Projek ini bukan sahaja memasang AED di tempat-tempat yang tertentu, tapi yang penting sekali adalah public awareness tentang kegunaan AED, dan juga kami akan juga menjalankan banyak latihan kepada orang ramai secara percuma, cara-cara menggunakan AED dan juga CPR untuk menyelamatkan nyawa. Menurutnya, peruntukan RM5 juta itu diluluskan kerajaan pada tahun 2021. AED merupakan alat perubatan mudah ali yang digunakan membantu mangsa dalam kes serangan jantung. Datuk Lai Si Ming ditemui selepas Majlis Anugerah Pingat St. John Ambulance Malaysia dan apresiasi St. John Ambulance Malaysia disandarkan. Selain pingat jasa cemerlang dan jasa terpuji, turut disampaikan sijil penghargaan kepada jabatan, agensi dan individu. Apa yang saya dapat daripada St. John ini merupakan salah satu daripada yang dapat mematangkan dirilah. Salah satunya dapat membantu orang yang memerlukan, dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Jadi apapun yang saya dapat, saya serahkan semua pengalaman itu kepada anggota-anggota yang baru lah. Alhamdulillah, itu salah satu semangat sebab kami sebagai suri rumah pun boleh dapat, apalagi orang-orang yang begini, yang banyak yang orang-orang macam dewasa ni, anak-anak muda, masuklah.
saat kita bagi diorang ini, orang bilang motivasi je untuk diorang. Itu yang kami suka. Sebab bukannya untuk kita, tapi kita untuk membantu masyarakat. Terima kasih kepada St. John's Ambulance Malaysia Cawangan dan Sanakan atas apresiasi yang diberikan kepada kami di RTM ini. InsyaAllah kami di RTM akan terus memberikan kerjasama dan juga sokongan kepada St. John's Ambulance Malaysia kawasan Sanakan untuk apa juga program yang dilaksanakan oleh mereka, dan akan terus memberikan dukungan kepada mereka pada masa akan datang nanti. Kerjasama di antara St. John dengan hospital memang daripada dulu cukup rapat. Apa-apa aktiviti yang kita rancang, biasanya apa yang dirancang untuk St. John sekiranya melibatkan pihak hospital, insya-Allah kita akan cuba support sebaik mungkin di bantuan penghantaran pesakit dan juga sama ada penghantaran pesakit kepada ke rumah yang sekiranya kita ada kekangan daripada bekalan ambulan, pihak St. John yang akan membantulah. Bahang Piala Dunia semestinya terus menjadi inspirasi belia untuk bergiat cergas dalam sukan bola sepak. Di Tawau, 26 pasukan atau kelab mengesahkan bakal berentap memburu gelaran juara pertandingan bola sepak Safa Tawau dan Piala Datuk Taufik 2022. Pertandingan menggunakan format liga tersebut dihidupkan semula setelah tertunda selama 3 tahun. Pembukaan saingan dimulakan dengan Piala Sumbangsih antara juara dan naib juara tahun 2019 iaitu Kesihatan FC dan Ranggu FC yang berlangsung malam tadi di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Keputusan berkesudahan Kesihatan FC memenangi Piala Sumbangsih dengan membenam Ranggu FC dengan keputusan 3-0. Piala Sumbangsih disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Turut diadakan sesi pungutan derma untuk disumbangkan kepada Sekolah Tahfiz Blok 31 Tawau. Piala Datuk Taufik dan Piala FA menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM30,000. Ini pula mengenai penganjuran pertandingan memancing laut Grand Prix Dun Tanjung Batu. Pertandingan anjuran Kelab Sukan Memancing Longpon 99 Tawau KSMLP 99 mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 70 pemancing melibatkan 35 perahu. Ini merupakan satu aktiviti tahunan Grand Prix di mana kita mengumpulkan pelbagai mancing-mancing yang ada di seluruh daerah Tawau ini, dan sambutannya pun agak baik dan kita akan lanjutkan lagi lah untuk tahun hadapan. Datuk Andy yang juga ahli Parlimen Kalabakan merangkap Adun Tanjung Batu berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian pertandingan memancing Grand Prix Dun Tanjung Batu Siri ke-10 di jeti KSMLP 99 Longpon Tawau. Pertandingan bermula semalam itu melibatkan 11 sirih penganjuran dengan kiraan mata keseluruhan individu melalui jumlah dan berat tangkapan selain jenis ikan yang dipancing. Sementara itu, pertandingan akhir pula akan diadakan hujung bulan ini. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Azam Hussain. Azam, teruskan. Baik, terima kasih dia dengan perkembangan dari Sabah. Baik saudara, antara fokus dari Sarawak, rampasan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM640,000. Perkembangan lanjut bersama Vanessa Mering di sana. V, teruskan. Ya Azam, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Perarakan Christmas Bandaraya Miri kali ke-13 terus menjadi platform menyatupadukan semua tidak kira agama dan kaum di Miri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu ini membuktikan Sarawak tidak menjadikan agama sebagai isu dalam kalangan masyarakat. Jelas beliau, penduduk negeri ini sentiasa bersama memperkukuhkan hubungan mesra sedia ada dan saling hormat-menghormati. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh timbalannya, Dato' Amar Douglas Uga Embas, semasa merasmikan perarakan Christmas Bandaraya Miri kali ke-13 di Taman Kipas Miri.
Premier turut memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-agama lain akan memperuntukkan dana RM100 juta kepada agama bukan Islam tahun depan bagi menampung permintaan. Lebih 40,000 peserta termasuk dari negara Filipina menyertai perarakan bertemakan Jesus Joy of Christmas yang diketuai oleh Gereja Roman Katolik serta 16 gereja di Miri. Polis Sarawak menahan seorang pengedar dadah dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM640,000 Khamis lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memaklumkan tangkapan dan rampasan dilakukan kira-kira pukul 7.30 malam di dua lokasi di Sibu. Dedah Datuk Muhammad Azman, dua lokasi terbabit adalah di hadapan sebuah rumah teres 2 tingkat di Jalan Bunga Raya dan sebuah pangsapuri di Lorong Sena. Antara yang dirampas adalah dadah jenis syabu atau metafetamin seberat lebih 5 kg, lebih 4 kg ketamin, lebih 1,800 gram Erimin 5 dan 225 gram serbuk jus ekstasi. Turut dirampas 760 gram pil ekstasi dan 960 gram magic mushroom. Jadi modus operandi kegiatan ini ialah saat sedikit ini bergiat aktif dalam aktiviti pengedaran dadah di sekitar Sibu, Kuching, Bintulu dan Miri. Dan bekalan diperolehi dari pengedar dadah di Semenanjung, Malaysia melalui perkhidmatan Korea. Suspek menjadikan sebuah rumah pangsapuri sebagai stor penyimpanan dadah yang juga digunakan sebagai tempat pembungkusan semula dadah kepada paket-paket yang lebih kecil. Datuk Muhammad Azman bercakap pada sidang media di IPD Sibu. Dedahnya pengedaran ini dibuat dengan kaedah meletakkan dadah tersebut di bahu jalan sebelum pelanggan mengambil dadah tersebut di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dikenakan tidak kurang 15 sebatan. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A. Jika didapati bersalah, suspek boleh dihukum penjara tidak lebih 2 tahun atau denda tidak lebih RM5,000. Sejumlah 17 pembedahan bakal diadakan untuk Community Cleft di Sarawak bersempena Third Sarawak Cleft K Course 2022 di Hospital Umum Sarawak HUS. Pakar pembedahan plastik HUS Dr. Daphne Dewi Steven Kalong menyatakan 10 daripada pesakit merupakan bayi dan 7 remaja terlibat dalam program 3 hari ini sehingga Rabu. Katanya setiap pembedahan memakan masa minima 1 jam mengikut keperluan dan akan dikendalikan di 2 teater pembedahan di HUS. The surgeon actually overall around 10 of us because we're going to have 2 operating theatre running for the next 3 days. So it will be packed with all the cases. The nurses around 12 also because it will include the OT operation theatre nurses. But it's only OT. In the ward also the nurses will helping us as well. So probably every shift the nurse will help. Beliau ditemui media selepas pelancaran Third Sarawak Cleft Care Course 2022, anjuran Persatuan Cleft Bibir dan Lelangit Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif HUS di Kuching. Program melibatkan seramai 60 pegawai perubatan dan jururawat ini merupakan usaha pelbagai badan bukan kerajaan kesihatan dalam membantu komuniti Cleft sejak tahun 1992 menerusi sumber derma awam. Sementara itu, menurut pengarah HUS Dr. Ngian Hee Eng, proses pembedahan Cleft memakan masa beberapa tahun dan berperingkat mengikut jenis Cleft dan pembedahan yang diperlukan mengikut kelayakan umur dan bukannya pembedahan sekali sahaja. It's a package of care. So hospital, of course, has to make sure that it's a whole package, so that the child will grow, grow up, also be able to integrate into society well. Berdasarkan rekod secara purata, terdapat sehingga 30 bayi dengan cleft lahir di Sarawak setiap tahun. Dengan tempoh menunggu pembedahan, tidak lebih daripada 6 bulan dengan keutamaan diberikan untuk bayi.
Borneo Medical Centre BMC Miri terus diseru memainkan peranan mereka menyumbang kepada kesejahteraan kesihatan masyarakat di Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata BMC Miri diakui berperanan besar di kawasan utara Sarawak sejak pengoperasiannya pada 3 Disember 2019. Beliau juga menyatakan pusat kesihatan tersebut bersama semua perubatan lainnya di Miri juga telah berperanan penting terutama memerangi COVID-19 dengan kerjasama yang jitu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri. Datuk Seri Lee juga memuji ia adalah antara fasiliti perubatan tumpuan khususnya dalam perkhidmatan kardiologi dan neurologi berikutan kekurangan perkhidmatan sedemikian. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Kaunselor Kwee Chie Tiong pada majlis ulang tahun ketiga BMC Miri. Turut hadir pengerusi BMC Miri Dr. Matthew Koh Hian Wo, Lembaga Pengarah BMC Miri Dr. Richard Chen Shui Wun dan Pengarah Perubatan BMC Miri Dr. Kenny Yap Kim Pe. Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak SIFMA 2022 membuka tirai malam tadi, menampilkan pelbagai persembahan musikal dan tarian seluruh dunia. Festival itu diadakan di bangunan lama Dewan Undangan Negeri selama 2 hari. Persembahan Selamat Datang Bird Call yang mengetengahkan musikal dan tarian pelbagai suku kaum di Sarawak menjadi pembuka tirai. Turut ditampilkan pemain piano antarabangsa dari Belgium, Dr. Gilbert de Greef yang menampilkan persembahan bersama penyanyi tempatan. Bertemakan Music That Illuminates, SIFMA bertujuan menyinari bidang muzik dan seni yang dinamik di persada dunia sekaligus sebagai platform inspirasi industri kreatif untuk berkembang. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan perkembangan dari Sarawak. Baik, berita wilayah dari Johor memaparkan nasihat dan saranan Map Malaysia Johor berkenaan situasi monsun timur laut dalam negeri serta inisiatif Iskandar Investment berhad menjalankan program pengendalian drone kepada kanak-kanak. Untuk itu kita bersama Nur Akila Arbain di Johor Bahru. Akila, silakan. Baiklah, terima kasih. Iskandar Investment Berhad IIB komited memberi pendedahan teknologi drone kepada golongan muda dengan menganjurkan program pengendali drone junior Iskandar Puteri pada 25 dan 26 November lalu di Iskandar Puteri. Ketua Pemasaran Strategik dan Projek Khas IIB, Syafiq Kebal memaklumkan program disertai 34 pelajar sekolah rendah dan menengah dari Iskandar Puteri, Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang dilatih pengajar pakar. Program melibatkan pembelajaran komponen drone, pemprograman drone, pengekodan, pembaikan dan penyelenggaraan drone serta asas penerbangan drone secara manual dan pengekodan. Pendedahan terhadap teknologi tersebut dapat menanam minat golongan muda terhadap sektor drone secara tidak langsung dapat melahirkan modal insan mahir. Menurut Syafiq, kemahiran drone berpotensi untuk mendapat pekerjaan di Iskandar Puteri. Ekoran banyak syarikat drone dan teknologi antarabangsa memerlukan bakat baharu. Feedback dia sangat bagus. Semua budak-budak ni memang sangat excited. Dia memang nak tahu apa program selanjutannya dan juga bukan setakat budak-budak tu. Kadang-kadang bila dalam program ni peserta-peserta drone ni, program drone ni akan mendapat satu drone untuk mereka bawa pulang. So mereka bila main drone tu kat rumah, mak bapak pula minat macam saya pun nak main lah. So kita akan dapat what you call that inquiry daripada parents dia, apa program yang kita boleh. Program selaras dengan misi dan visi IIB membangunkan Iskandar Puteri sebagai hub teknologi baharu seperti drone, robotik, kenderaan elektrik dan kenderaan berautonomi. Drone merupakan sektor yang semakin berkembang pesat dan boleh dipraktikan dalam pelbagai industri seperti pertanian, perfilman, minyak dan gas.
Orang ramai dinasihat mendapatkan maklumat cuaca semasa sebelum bergerak ke kawasan-kawasan berpotensi banjir di Johor sepanjang Disember ini. Pengarah Pejabat Meteorologi Johor, Nur Adawiyah Abdullah berkata, Kota Tinggi dan Mersing merupakan daerah yang berpotensi dilanda banjir susulan jangkaan taburan hujan yang tinggi sehingga Januari ini. Daerah Mersing dijangka menerima 470 hingga 700 mm hujan bulan ini, manakala Kota Tinggi 210 hingga 320 mm. Menurut Nur Adawiyah, risiko banjir di lokasi berhampiran pantai atau muara sungai akan menjadi lebih serius kiranya hujan lebat monsun berlaku serentak dengan kejadian air pasang. Antara implikasi lain, angin kencang, laut bergelora serta tanah runtuh. Okey, semasa monsun MTL, semasa tempoh MTL juga, corak cuaca adalah lebih lembap berbanding dengan monsun barat daya, berikutan sistem cuaca yang dipengaruhi oleh luruan udara sejuk dan juga angin timuran yang lembap dari lautan Pasifik yang berpotensi menghasilkan hujan lebat di negeri-negeri pantai timur Semenanjung termasuk timur Johor, barat Sarawak dan juga pantai timur Sabah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku di daerah-daerah lain pada sebelah petang dan awal malam dengan segamat Muar, Tangkak dan Batu Pahat dijangka mencatat 180 hingga 270 mm hujan bulan ini. Manakala Keluang 200 hingga 310 mm dan Kulai Johor Bahru 210 hingga 320 mm. Masih mengenai monsun timur laut MTL, pelancong diminta merancang perjalanan mereka terlebih dahulu sebelum pergi bercuti ke pulau-pulau dalam negeri bagi mengelak daripada terkandas kiranya berlaku cuaca buruk Disember ini. Pengarah Pejabat Meteorologi Johor, Nur Adawiyah Abdullah berkata, senario tersebut berlaku kerana penguatkuasaan amaran angin kencang dan laut bergelora memaksa bot-bot pelancong memberhentikan sementara operasi mereka sehingga amaran ditamatkan. Pelancong diminta peka dengan maklumat, nasihat dan amaran cuaca dikeluarkan Met Malaysia menerusi medium sebaran rasmi sebelum bertolak ke pulau percutian, terutama di Mersing. Maknanya untuk semua pelancong seluruh Malaysia yang berhajat untuk ke sana, sila dapatkan maklumat dan juga maklumat cuaca supaya kita dapat merancang perjalanan. Mungkin kita awalkan sikit percutian atau lewatkan sikit percutian. Sekiranya tidak ada apa-apa amaran yang berkuat kuasa, insyaAllah perjalanan feri pun akan berlangsung seperti biasa. Maklumat cuaca boleh diperoleh di aplikasi My Cuaca dan media sosial Met Malaysia. Baiklah, paparan tersebut mengakhiri laporan berita wilayah dari selatan tanah air. Sentiasa berwaspada sepanjang musim monsun timur laut ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Kila dengan laporan-laporan dari Johor. Baik, Kerajaan Johor berharap Kabinet Kerajaan Perpaduan mempertimbang pembinaan Hospital Sultanah Aminah II HSA-2. Ia penting memandangkan kepadatan penduduk yang tinggi dengan kadar penggunaan katil di dua hospital sedia ada mencapai 80%. Exco Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sun berkata, jika diluluskan, HSA-2 dijangka akan mula dibina tahun depan. Cadangan daripada negeri Johor supaya kita menggunakan tapak di sebelahnya, ia tidak meliputi rumah-rumah setingan. Dia masih ada ruang lagi supaya kita dapat membina satu hospital baharu di kawasan tersebut. Oleh itu saya menyeru sangat, saya bagi pihak mewakili negeri Johor supaya menyeru kepada kerajaan baharu ini dan juga Menteri Kesihatan daripada negeri Johor supaya membantu negeri Johor supaya mendapat projek HSA tersebut menjadi kenyataan. Dia berkata demikian semasa persidangan Dewan Negeri Johor di Iskandar Puteri. HSA-2 bakal mengatasi isu kesesakan di Hospital Sultanah Aminah HSA dan Hospital Sultan Ismail HSI.
Baik, jambatan Sungai Pulai menghubungkan Johor Bahru dengan Pontian yang dijangka siap hujung bulan ini bakal merancakkan lagi pertumbuhan sosioekonomi di kawasan terlibat. Dan ini secara langsung akan menggalakkan lagi aktiviti sosioekonomi dan seterusnya dapat meningkatkan lagi pendapatan serta taraf hidup warga setempat. Yang Berhormat Datuk Speaker, Kerajaan Negeri menerusi Invest Johor sentiasa menggambling usaha bagi menarik pelaburan baharu sama ada dari dalam maupun luar negara. Pembinaan jambatan dengan kos RM700 juta itu akan turut memendekkan perjalanan dari ibu negeri ke Pontian dari sejam ke 15 minit sahaja. Menerusi Pelan Mampan Johor 2030, Pontian digazetkan sebagai zon eco-pelancongan. 93 taman bimbingan kanak-kanak tabika di Johor akan dibaik pulih tahun depan. Pelaksanaannya membabitkan peruntukan RM5.3 juta. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Datuk Zahri Sarip berkata, untuk tahun ini 50 tabika sudah dibaik pulih dengan kos keseluruhan RM1.4 juta. Beliau memaklumkannya ketika sidang DUN Johor di Iskandar Puteri. Johor mempunyai 848 tabika. Saudara, teater Tujuh Wayu menjadi media menyebarkan dakwah Islam menerusi lakonan monodrama yang dihasilkan berlandaskan ayat suci Al-Quran. Pengarahnya Raja Azri Raha Kamaruzaman mengambil masa hampir setahun untuk menggarap jalan cerita teater tersebut sebelum ia dipentaskan di panggung Seri JKKN Melaka selama 2 hari mulai semalam. Kita tidak habis di sini saja. Mungkin kita akan ada perancangan mungkin di Johor, di Pantai Timur ataupun terutamanya di Kuala Lumpur. Apapun yang saya nak beritahu, teater Tujuh Wayu ni ada sambungan dia sebenarnya. Ada sambungan sebab cerita ni tak akan habis. Kerana naskah ni kita ambil dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran tu sendiri. Jadi kita ni sebagai manusia ada dekat dalam tu kehidupan kita. Jadi kalau kita buat panjang mana pun dia memang akan susah nak habis. Sementara itu, satu-satunya pelakon dalam pementasan ini, Amar Ashraf berkata, olahan dan keunikan jalan cerita teater Tujuh Wayu telah membuka hatinya untuk kembali berlakon selepas 3 tahun meninggalkan dunia seni. Beliau membawa watak seorang lelaki bernama Bam yang berdepan pelbagai liku kehidupan sejak lahir. Saya cakap dengan dia dah, saya tak pernah buat monodrama. Saya berlakon monolog dah. Monolog ni cara dia bercerita tentang satu peristiwa. Tapi ni kita melakonkan watak-watak lain ni. Cikgu tadi kan, macam-macam watak kita tengok kan. So saya cakap saya tak pernah bang. Lepas tu dia kata pementasan ni mungkin makan masa sampai 1.5 jam. Dia kata sekali, oi, tengok skrip tebal macam ni. Saya mula-mula tak yakin je lah. Tapi Alhamdulillah Abang Raja memang guide saya gila-gila punya. Alhamdulillah, tengoklah hasil dia macam ni lah. Alhamdulillah. Baik saudara, tahukah anda akar pokok dari sejenis tumbuhan yang tumbuh meliar enak untuk dibuat sambal? Itu keistimewaan makanan eksotik daripada pokok pepijat yang sering mendapat permintaan tinggi sebagai hidangan di Jeli. Ikuti laporan Atika Makhtar. Bermula sebagai hobi menanam pokok pepijat, siapa sangka ia mampu menghasilkan satu hidangan eksotik yang cukup popular di Kelantan, khususnya di Jeli. Sambal pijat. Aromanya mungkin kurang menyenangkan hidung, namun sambal ini juga sudah begitu sinonim jika dijadikan hidangan tambahan dan ia mampu membangkitkan selera bagi si penggemarnya. Cara pembuatan sambal ini juga cukup mudah, hanya memerlukan campuran batang serta akar pokok pepijat, cili dan garam secukup rasa. Sambal pijat ini boleh dijadikan hidangan makanan sekeluarga serta menjadi menu wajib setiap kali terdapatnya kenduri maupun majlis keramaian. Manakala penggemar masakan singgang pula, daun dari pokok pepijat ini boleh dijadikan bahan tambahan masakan singgang dalam menaikkan aroma masakan tersebut.
Hak tahu lebih hurang, hak kegunaan pokok pijak atau orang jeli lah tahunya. Tak tahu asal dia. Orang tua mungkin tak sampai pijak sebab ia bang macam pijak. Memang suka lah kita ke dia mau makan tempat teh dia suka makan kita. Suka lah. Banyak hak mari sini tu dia bagi dia tergerik tu dia kata dalam satu ada ya sama pijak. Tapi dia mengata sedap. Dia kata sedap tapi bang. Tapi dia kata makan sekali nak lagi. Selain hidangan sambal pijak yang cukup popular, tempat singgah menu wajib sekiranya anda ke Jeli adalah restoran Amalina. Menawarkan lebih 100 menu setiap hari, ia menjadi hentian bagi mereka yang ingin merasai keenakan menu ala Thai. Pernah mengalami kegagalan dalam perniagaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan, ia tidak mematahkan semangat pengusaha restoran Amalina, Siti Amalina Jali 35 tahun untuk bangkit meneruskan perniagaan. Bantuan kerajaan seperti Grant Khas Prihatin JKP sedikit melegakan beliau. Terkenal dengan hidangan juadah dalam dulang yang menawarkan aneka jenis lauk selain hidangan bakar-bakar untuk dinikmati bersama keluarga. Rasa lega. Kalau kira kita down lah. So kita, yalah macam-macam lah kita fikir nak bayar itu ini. Lepas tu kita fikir staff kita, nak bayar gaji dia orang. Tapi income tak ada deh. Alhamdulillah ada sambut teh, terimalah tu. Kita pun ada sambut teh daripada pihak bas juga. Ada beberapa bas akan berhenti lah juga. Bas tersiaran ke apa ni. Bukan hanya unik dari segi nama, makanan juga mampu mencerminkan identiti sesebuah tempat dan sekaligus boleh menarik kehadiran pelancong. Anda perlu merasainya sendiri. Atika Makhtar, RTM. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Al-Quran yang rosak atau musnah akibat bencana seperti banjir tidak boleh dibuang begitu saja. Islam menetapkan kaedah tertentu untuk melupuskan kitab suci tersebut bagi memelihara kemuliaannya. Wartawan Jakim Alisa Yusra ada perinciannya. Tragedi banjir besar yang melanda beberapa kawasan sekitar Lembah Kelang dan Pahang pada akhir tahun lalu belum dapat kita lupakan. Bencana telah menyebabkan pelbagai kerosakan dan kemusnahan terutama harta benda. Tidak terkecuali kitab suci Al-Quran. Susulan insiden tersebut, Pusat Pemuliaan Al-Quran Darul Kalam Kendalian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerima lebih 30 kilogram Al-Quran rosak dan musnah. Kesemuanya dilupuskan mengikut prosedur berpandukan syarak. Dan Al-Quran ini melalui beberapa proses, antaranya ialah proses pengumpulan, lepas tu proses pengeringan dan selepas itu proses pembakaran di Pusat Pelupusan Al-Quran Jawi di Taman Selasih Gombak. Proses seterusnya membuang abu Al-Quran ke laut. Pelaksanaannya menggunakan aset Jabatan Laut Malaysia. Ini adalah merupakan proses pelupusan dan pembuangan abu Al-Quran ke dalam laut dengan kedalaman 20 meter.
Abu-abu ini telah dimampatkan ke dalam bentuk cube dan bongkah dengan seberat 7 kg sehingga 3 kg yang telah diproses oleh pegawai agama yang terlatih. Dan selepas itu abunya dengan kerjasama Jabatan Laut dan beberapa agensi yang lain, iaitu saya sebut tadi SWCOP, Jabatan Mufti, lepas tu Kementerian Dalam Negeri dan juga JAKIM, membuangnya ke tengah laut kira-kira 12 batu nautika daripada daratan di Pelabuhan Kelantan. Pusat Pemuliaan Al-Quran Darul Kalam hanya berupaya melupuskan 150 kg naskah Al-Quran sehari. Untuk itu, Jawi bakal membina sebuah lagi pusat pelupusan Al-Quran di Bukit Jalil, Ibu Negara. Ia bagi meningkatkan keupayaan melupuskan Al-Quran yang rosak atau musnah hingga 3 kali ganda menggunakan teknologi terkini. Kalam Allah ini walaupun sudah rosak, namun kita harus tetap menjaga adab kerana kita tidak boleh membuangnya dengan sewenang-wenangnya. Begitulah ajaran indah ajaran agama Islam supaya umatnya sentiasa memelihara dan menjaga kalam suci Allah ini. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Impian Farah Adila Hanum Khairuddin untuk ke Tanah Suci akhirnya jadi kenyataan selepas beliau diumum sebagai pemenang utama kuis mingguan program syahadah musim ke-16 terbitan RTM. Hadiah berbentuk pakej umrah ditaja garam sasa, produk keluaran syarikat Red Sea Industries Sdn Bhd. Farah Adila berlepas ke Jeddah dari KLIA pukul 1 tengah hari tadi. First time untuk pergi umrah, excited, gemuruh semua ada, tapi alhamdulillah terima kasih kepada sponsor kita lah, Garam Sasa. Tadi bergerak daripada Kuala Pilah tadi, kampung saya, dalam pukul 7.30 pagi. Excited tu berkobar-kobar nak pergi Tanah Suci. So alhamdulillah. Sementara itu, pengarah Red Sea Industries Syafirul Hafiz Arsad merancang untuk terus bekerjasama dengan RTM bagi menjayakan program syahadah. Ia mengambil kira sambutan memberangsangkan diterima daripada para penonton, terutama penyertaan bagi kuis mingguan. Alhamdulillah, ini tahun pertama dan memandangkan program ini sukses. InsyaAllah akan ada lagi perancangan untuk tahun 2023 dan mana mungkin kita tahu kita berkolaborasi lagi lah untuk program syahadah dengan RTM insyaAllah. Syahadah musim ke-16 yang disiarkan sepanjang Ramadan lalu menyajikan garapan kisah dan gaya hidup Islam di seluruh negara. Dana Siswa Pekerjaan Selangor, inisiatif bagi menggalakkan pekerja di negeri itu mendapatkan latihan kemahiran berkaitan otomotif. Golongan sasar tertumpu kepada pekerja daripada golongan B40 yang diberhentikan atau mahu mencari pekerjaan lain. 75 pemohon terpilih akan menerima latihan selama setahun di syarikat Kasem Sdn Bhd. Setelah selesai, pelatih akan diserap masuk sebagai pekerja sepenuh masa di syarikat tersebut. Mereka telah menawarkan pekerjaan. So kami setakat ini 1,400 kami telah mengesahkan dan mereka telah mendapat ditempatkan dalam pekerjaan. Kami juga menjalankan kursus-kursus yang pendek seperti ini. Setiap yang mana layak nanti kita akan taja RM250. So mereka akan dapat satu kursus jangka pendek dan mereka akan diserapkan dalam pekerjaan syarikat tersebut. Ini memang berbaloi sebab ada ramai yang tiada kerja dan saya sebagai rider motosikal untuk food delivery dan juga parcel delivery, saya lihat bantuan ini sebagai satu bantuan yang lebih memberikan saya lebih manfaat dan juga memberikan saya lagi keyakinan untuk dapatkan untuk memudahkan kerja saya. Memang sesuai dan orang kata memang baguslah untuk golongan-golongan macam kita orang. Ialah untuk salah satunya golongan e-hailing, lepas tu untuk yang cari pekerjaan memang bagus dan sesuai.
Maritim Malaysia menahan 3 nelayan warga asing dan bot tempatan yang digunakan mereka ketika melakukan aktiviti perikanan di perairan Kuala Selangor. Salah seorang kru tekong warga Myanmar berusia 30-an. Mereka didapati tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Bot dan 3 kru tersebut telah diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen dengan menggajikan warga asing tanpa kebenaran bertulis. Juga Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana melanggar syarat PAS. Ya, kisah hidup pelakon veteran Datuk Rosnani Jamil yang diceritakan menerusi buku biografi sumbangsih seorang primadona dari Sungai Geringging ke Kota London bukan sahaja berjaya menarik perhatian peminatnya, malah beberapa penerbit tempatan mahu mengangkat cerita Datuk Rosnani ke persada antarabangsa. Buku biografi tersebut akan diulang cetak dengan terjemahan bahasa Inggeris bertajuk The Life and Times of a Malay Primadona untuk pasaran luar negara. Pelancarannya dijangka berlangsung Mac tahun depan. Inisiatif tersebut amat dihargai Datuk Rosnani. Tujuan Mak ni oleh kerana kita perempuan banyak obstacle yang kita harus lalui untuk mencapai apa yang kita impikan. Orang perempuan kan, actually kita perempuan ni kalau tak betul better than men. Kita put dedikasi kita ni. Kedua, jangan apa kata orang putus asa. Apa yang kita impikan, kita usahakan, we work for it. Buku biografi sumbangsih seorang primadona dari Sungai Geringging ke Kota London menceritakan pengalaman peribadi Datuk Rosnani Jamil sebelum bergelar anak seni hingga berjaya menerbitkan filem dan menyambung pengajian di London. Baik, kita ke perkembangan sukan rugby. Putrajaya melakar sejarah tersendiri apabila meraih gelaran sulung kejohanan rugby Piala Agong 2022 dengan menundukkan juara bertahan Terengganu 18-15 pada perlawanan akhir di Stadium Rugby Pengkalan Udara Subang semalam. Putrajaya yang mendominasi perlawanan seawal minit pertama mendahului Terengganu 6-0 menerusi tendangan penalti Simeone Tuiviano Nuavu Bulai pada minit ke-14 dan ke-25 sebelum menutup babak pertama dengan keputusan 13-5. Babak kedua menyaksikan Terengganu cuba mengasak kubu Putrajaya dan berjaya merapatkan jurang 13-12 menerusi try Nur Alif Ikmal Nur Hisham disusuli conversion Muhammad Faris Piat pada minit ke-48. Pasukan dari Pantai Timur itu kemudian menambah mata menerusi penalti Muhammad Faris selang 6 minit kemudian untuk meletakkan pasukannya di depan buat 15-13. Tersentak dengan situasi itu, Putrajaya terus menekan Terengganu dan membuahkan hasil apabila try daripada Badrul Mukti pada minit ke-71 meletakkan mereka kembali di depan 18-15. Kedudukan itu kekal hingga tamat permainan sekaligus mengesahkan kejuaraan buat skuad kendalian bekas pemain All Blacks Brad Mika. Dalam pada itu, jurulatih Putrajaya Brad Mika mengakui bangga dengan aksi anak buahnya yang berjaya mencapai misi menjulang gelaran Piala Agong edisi ke-38 ini. Menurut Mika, berdepan dengan penyandang juara Terengganu di pentas final bukan sesuatu yang mudah, namun barisan pemainnya tidak putus asa walaupun ketinggalan pada babak pertama. I think for us, for second half, we just wanted to sort of play down on their end. We knew that we put them under pressure in the lineup and we frustrated them there. But it was all about territory and trying to force mistakes in their half. Sementara itu, tonggak utama Putrajaya K. Dinesh Varun atau lebih dikenali sebagai Dugro menganggap kemenangan ini amat bermakna buat dirinya selepas kali terakhir mengecapi kejuaraan pada edisi 2008 bersama Kedah. I'm so happy. Saya baru balik Malaysia dari hujung bulan 6 dan I never thought I can bond with a team in Malaysia like how I bond with Putrajaya because from the kitman, sponsors and management, president, players, they all work towards one goal. So we all had like a one mindset that we want to be the champion of this tournament.
Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin yang berkenan hadir menyaksikan perlawanan final tersebut turut menyampaikan hadiah kepada pemain pasukan Putrajaya dan Terengganu. Terdahulu Polis Diraja Malaysia muncul pasukan ketiga terbaik kejohanan selepas menang tipis 35 berbalas 34 ke atas Angkatan Tentera Malaysia dalam penentuan tempat ketiga dan keempat. Baik, ini pula Liga Bola Sepak Institut Pengajian Tinggi IPT. Pasukan UiTM menjulang gelaran Piala Sumbangsih musim 2022-2023 selepas membenam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM 2-1 pada aksi malam tadi. Pada aksi di Stadium Shah Alam itu, UiTM lebih banyak menguasai permainan pada 20 minit pertama dengan melancarkan asakan ke kubu UPNM. Bagaimanapun, UPNM berjaya bertahan dan terlebih dahulu di depan menerusi percubaan Anthony Varane pada minit ke-19. UPNM hampir menggandakan kedudukan namun rembatan Muhammad Hadi Muhammad hanya mengenai palang sebelum rehat. Babak kedua menyaksikan kebangkitan UiTM apabila berjaya menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Mirza Malik Mazlan pada minit ke-52. Jaringan itu membakar semangat tuan rumah untuk terus menekan UPNM dan usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil menerusi rembatan Muhammad Zarif Nazhan Refli pada minit ke-65. Kedudukan tersebut kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan UiTM menjulang trofi Piala Sumbangsih buat kali kedua berturut-turut. Saingan Liga IPT kembali diadakan pada musim 2022-2023 selepas ditangguhkan akibat COVID-19. Baik, seterusnya kita ke perkembangan hoki. Hajat skuad lelaki senior negara untuk beraksi di pentas final Piala Negara-Negara FIH buat kali pertama musnah di tangan Ireland selepas tunduk 3-0 di peringkat separuh akhir di Afrika Selatan semalam. Selepas terikat tanpa jaringan pada suku pertama dan kedua, gawang skuad negara akhirnya bolos pada suku ketiga menerusi jaringan padang Benjamin Walker pada minit ke-40. Skuad negara kemudian terus ketinggalan selepas Jeremy Duncan meledak gol kedua Ireland menerusi jaringan padang selang 2 minit kemudian. Duncan sekali lagi menjadi duri dalam daging buat Malaysia apabila menambah gol ketiga Ireland pada minit ke-51 juga menerusi jaringan padang. Kedudukan itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus meranapkan impian Speedy Tigers beraksi di pentas final dalam kejohanan yang kali pertama diperkenalkan oleh FIH itu. Bagaimanapun, cabaran skuad kendalian A. Arus Savaraj itu masih belum berakhir apabila dijadual beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat lewat petang ini. Manakala Ireland pula akan membuat perhitungan final dengan tuan rumah Afrika Selatan. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Going all the way through and scoring for Tunisia. In towards Ronaldo. Davies arriving. Plenty in there, and in it goes. Swirls it in for Mbappe. Senegal, and they have. Vinicius Junior finds a bundled in. Richarlison, Brazil. Richard all the way in. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Zamri Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.